A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seluruh saf teman-teman pimpinan yang hadir bersama pada malam ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, kesemuanya yang petugas-petugas, anggota-anggota keselamatan yang hadir pada malam ini. Apa khabar semua? Inilah indahnya hidup dalam mentadbir negara yang penuh orang Melayu ini. Dah punah ranah dah. Saudara, tadi dengan adik, bukan adik dah, anak dah ni, umur 23. Boleh buat menantu dah tu. Anak saya lepas SPM dah. Tengok tahun belakang dia, segak lah boleh. Orang Melayu ni, saudara, dia semua benda baik. Apa khabar? Baik. Saudara, kita dalam keadaan yang sangat tidak baik. Dalam negara, luar negara, kita dalam keadaan yang sangat tidak baik, saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, umat Islam ini ada dalam kehidupan, dalam banyak diriwayatkan dalam buku tulisan dan semuanya, mengatakan orang Islam ini hidupnya ada 5 fasa. Ini kita depan Tuan Guru, kalau saya salah tegur. Fasa pertama, fasa kenabian. Selesai dah fasa kenabian. Ada Nabi, fasa itu. Maknanya umat Islam ni ada Nabi. Dia berjumpa dengan Nabi. Fasa kenabian, selesai, habis. Selepas Muhammad, tak ada Nabi lagi. Ayah Pin duduk kat mana pun kita tak tahu. Kan? Toy Hapin, Noah Ibrahim lagi lah kita tak tahu. Palestin, tajuk Palestin. Palestin. Zaman kedua, zaman khulafa, zaman sahabat pun dah berlalu. Paling tidak orang yang pernah bersama dengan Nabi memimpin, saudara, pun dah berlalu. Zaman ketiga, zaman monarki, zaman raja, zaman Uthmaniyah, zaman Umayyah dah pun berlalu. Dan dia jatuh, saudara, pada bulan Mac tahun 1924. Tahun ini, 100 tahun selepas itu, zaman kezaliman. Zaman, dia panggil zaman liberalisasi, sasi, semua ni lah kita lalu zaman ni. Zaman Islam ditindas. Itu zaman kita ini. Dan zaman itu, saudara, sudah sampai penghujungnya. InsyaAllah, fasa kelima, fasa Imam, fasa Isa akan muncul. Ini skrip yang telah tersusun. Islam ini, saudara, bukan kita jaga. Islam ini agama Allah, Allah jaga. Tapi persoalan dia ialah, di mana kita duduk ketika fasa itu? Itu jauh lebih penting. Ini bukan persoalan umat Palestin ni, saudara. Kita hidup dekat Malaysia ni, berpuluh-puluh berdoa, husnul khatimah, dapatlah mati, so elok, kan? Mati aksiden, mati makan pun banyak, kan? Kita payah, saudara, dia orang terpilih. Kerana itu kita panggil mereka ini ialah apa? Penjaga tanah wakaf orang Islam. Dia persoalan dia balik pada diri kita. Orang nyambut Isra Mi'raj, kita pun nyambut Isra Mi'raj, kan? Panggil ustaz, cuti pula lagi, penuh highway semalam. Tapi apa tandanya? Isra Mi'raj ini membicarakan antara itipatinya, selain daripada kasih sayang seorang Rasulullah kepada umatnya, berkali-kali dia naik turun bawah, kan? Dia nak diskaun. Itu pun kita kata latih lagi, kan? Dah siap diskaun dah. Tapi yang bicara benda penting dia apa? Kiblat pertama umat Islam. Khususnya kita orang Melayu harus tengok Palestin ini sebagai apa? Sebagai masalah yang rapat dengan kita. Saya sempat meneliti beberapa tulisan tadi. Antaranya ialah Syekh Dr. Nawaf Takuri
ketika beliau menjadi ketua ulama Palestin, dia pernah datang 2017 ke Malaysia. Dan dia sebut purposely. Dengan apa dia sebut? Dia lafaz, dia kata, insya-Allah berdasarkan penelitian panjang hidup dia, dia kata apa? Orang Melayu akan membebaskan Al-Aqsa. Dia sebut dengan jelas, saudara. Tapi orang Melayu lalai. Adakah dia sebut main kan? Saudari, sebab apa? Sebab sejarah Al-Aqsa ini sangat rapat dengan kita. Bumi ini nama dia Tanah Jawi. Kepulauan Melayu ni besar pentas Sunda Melayu ini didiami oleh Bani Qaturah yang berhijrah bawa ke sini. Itu leluhur Melayu, saudara. Leluhur Melayu kita. Siapa yang cakap, oh ini tanah itu, tak, ini tanah Melayu, full stop. Dan saudara kena faham, kerana itu agama Tauhid dulu adalah agama Tauhid Allah. Jawi agamanya. Dan apabila datang Islam yang Tauhid melengkap kepada Jawi, maka tak ada peperangan. Saudari, kalau kita baca sejarah, kita ditipu oleh penulis-penulis sejarah semua ni dengan kita baca apa? Melaka. Melaka. Sebelum Melaka, orang Melayu, orang sini pakai cawat, duduk atas pokok. Saudara, kita telah meneroka tanah ini jauh lebih awal. Islam telah datang ke tanah ini, Syekh Abdullah Kumairi. Syekh Abdullah Kumairi membawa Islam merung mahawangsa kerajaan Kedah Tua yang jauh lebih awal lagi daripada Majapahit dan sebagainya. Kenapa saya sebut malam ini merung mahawangsa yang memeluk Islam dengan Abdullah Kumairi yang bawa Islam? Kerana Abdullah Kumairi ini telah dihantar oleh Syekh Qadir Arjalani. Datang daripada Iraq, datang bawa Islam ke sini. Saudari yang saya hormati sekalian, Al-Aqsa pernah dimerdekakan oleh tentera Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, saudara tahu atau tidak, direkodkan dalam sejarah. Abdullah Kumairi bersama merung mahawangsa selepas Islam telah melatih 10,000 tentera terbaik rantau ini untuk dihantar bersama mengiringi Salahuddin Al-Ayyubi memerdekakan Al-Aqsa. Itu tanah leluhur kita yang datuk nenek kita telah berpencak, saudara, dan mengalirkan darah di sana. Itu hubungan kita dengan mereka. Saudara, hubungan kita dan Israel, kewujudan Israel juga rapat. Kenapa saya berkata begitu? Saudara tahu atau tidak, berlaku perang dunia. Berlaku perang dunia. Hitler, kenal Hitler? Hitler dengan Goebbels ni, dia Goebbels ni nak menyatukan bangsa Jerman. Bangsa Jerman ni susah disatukan. Akhirnya bangsa Jerman, Goebbels tengok, oh, ada musuh jelas, Yahudi. Maka Yahudi diangkat menjadi musuh dan bangsa Jerman bersatu. Maka pembantaian dan permusuhan ini telah menyebabkan Yahudi lari, saudara. Ingat, hebat sangat bangsa ini. Lari, dengan Jerman dia lari. Mereka lari, akhirnya tak ada tempat. Sir Henry Geni bawa dia naik kapal selai sepinggang, yang pakai seluar pendek, yang pakai apa, tak mampu, ini bangsa hanyut. Mereka datang naik kapal dan mereka telah landing di Palestin. Ketika itu Palestin telah maju, Palestin ada tamadun. Akhirnya mereka minta tolong bagi kita kemah, sudahlah, kemah perlindungan. Maka dia buat perlindungan kemah. Sir Henry Geni ini pandai. Dia gaduhkan negara Arab, dia buat macam-macam. Akhirnya, saudara, pada tahun 1948, bulan Mei. Ni 48, bulan Mei.
Henry Geni buat apa? Dia telah sign perjanjian, siapkan perjanjian, maka terbentuklah negara Israel. Bila negara Israel ni? Mei 1948. Saudara, pentingnya tanah Melayu selepas Yahudi Lanatullah ini, saudara, Henry Geni wujudkan negara Israel. Saya nak tanya, mana pergi Henry Geni? Mana pergi? Dia naik pangkat, dia datang ke tanah Melayu. Dihantar ke tanah Melayu. Sebab mereka tahu, kalau orang Melayu boleh bangkit sekali lagi, mereka akan bersama dengan tentera Islam memerdekakan Al-Aqsa. Jadi dia datang tanah Melayu. Dulu tanah Melayu ni, orang Cina duduk kampung Melayu cakap Melayu. Orang Cina duduk kampung Melayu, duduk kampung Jawa cakap ngomong Jawa dia. Saudara, Henry Geni datang nak pecah belah, pecah pencah. Henry Geni telah datang dan terus dinaikkan pangkat sebagai ketua Pusuruhjaya di sini. Mei dia wujudkan negara Israel. September, Oktober dia dah dihantar naik pangkat. Saudara, akhir dia perkenalkan rancangan BRIC. Rancangan BRIC lah yang telah membuat kepungan. Orang Melayu duduk kampung terus kekal bodoh. Orang Cina duduk dekat dengan bandar, tapi namanya Kampung Baru Cina. Dikepung Kampung Baru Cina. Ni, 1948 je sejarah Kampung Baru Cina tu. Lepas tu kau nak jadi apa? Kampung Warisan UNESCO. Apa ni? Kamu nak seleweng sejarah apa? Seperti mana kamu menyeleweng sejarah Israel, Palestin? Kamu nak tipu sejarah tanah ini. Saudara, 1948 saja dia naik, dia buat, dia pecah. Dia perkenal sekolah Cina. Dia pecahkan rakyat. Dia pecahkan masyarakat. Dan itulah warisan pecah dan perintah yang kita warisi hari ini. Saudara, dalam perlawanan ini kita kena jelas apa yang kita lawan. Hari ini yang marah lagi Ustaz. Soal dia, hari ini Jumaat. Tiba-tiba mahkamah mengambil keputusan besar. Mahkamah jarang pilih hari Jumaat sebagai keputusan besar. Nampak atau tidak benda itu sengaja menjolok. Saudara, keputusan apa dia? Kita pun akui undang-undang DUN ada mungkin terkhilaf, tak lengkap, sebagainya. Tapi yang patut kamu buat perkasakan. Lengkapkan. Bukan batalkan. Saudara, dua perkara. Ketika membentuk negara bernama Malaysia ini. Agama ni kan adalah kuasa negeri. Kamu langgarkan apa benda itu? Kedua, apa dia? Saudara, hari ini, bila Kelantan dah jadi, dia boleh langgar seluruh Malaysia, saudara. Menjadi presiden kes, dia boleh langgar seluruh Malaysia. Yang bawa antara yang menyokong ni, elit ni apa, bukanlah kita kata, kita skeptikal sangat. Tapi sistem ini Islam. Sistem ini Islam. Yang asaskan sistem ini Islam, siapa dia? Aminah Wadud. Aminah Wadud siapa dia? Dia balik, saudara, dia guna logik akal. Dia kata apa? Dia balik ke Amerika, lepas duduk UIA banyak tahun, dia balik Amerika. Allah ini maha adil. Betul, maha adil, betul. Allah maha baik, betul. Dia buat kerja kebajikan, bantu anak yatim, bantu ibu tunggal, bagi, bantu. Baik, bagus. Lepas tu dia kata apa? Allah tidak akan membeza-bezakan lelaki dan perempuan. Maka dia jadi imam solat Jumaat. Saudara, ini cabaran kita. Dalam keadaan mereka menghentak, menghenyak Al-Aqsa, memastikan supaya mereka takut skrip daripada sirah sampai ke masa depan ini terlaksana.
Saudara, mereka bantai dan terus hancurkan tempat-tempat yang berpotensi berlaku kebangkitan untuk pembebasan Al-Aqsa. Antaranya di Malaysia. Itu sebab sistem Islam bawa benda ini. Sistem Islam lah tempat di mana apa namanya ni, yang ketika siapa nama Menteri Perempuan DAP ni, Hanayo. Saya ni nama orang jahat, saya memang lupa. Hanayo. Yang buat program Jom ke Gereja. Kejap, ni Jom ke Gereja, kejap lagi ni. Ni. Masa Hanayo jadi menteri, timbalan kepada Azizah. Azizah ni memang tunggul kayu lah. Kan? Saya minta maaf sebab saya bercakap ni saya kenal. Dia bagi saudara atas pentas duit kerajaan. Dekat apa? Sebuah NGO yang telah diharamkan oleh mufti. Mufti haram dah sistem Islam dalam Malaysia. Tapi duit kerajaan, duit cukai kita, saudara. Saudara reda atau tak reda, dia bagi, saudara. Dan dicabar. Saya dulu bermain menghiasi pentas DAP ke pentas DAP. Saya antara tokoh yang mengisi tabung makan malam ke makan malam DAP. Ketika itu kepercayaan kita apa? Kita cakap dengan rakyat. Jangan takut. Apa ni diorang takut-takut? Siapa pemerintah? Kita ada perlembagaan negara. 153 menjaga semuanya. Artikel 11 menjaga Islam. Tapi saudara, saya sebut ini dengan jelas. Apa dia? Perlembagaan negara bukan Al-Quran yang tidak boleh dipinda. Hari ini, penjawat awam, pencen itu ada dalam perlembagaan negara. Saudara tahu atau tidak? Jaminan pencen itu ada dalam perlembagaan negara. Tetapi, saudara, mereka kerana mereka menguasai Dewan, belum lagi DAP 2/3, baru menguasai Dewan sedikit dengan kawan-kawan. Dan UMNO sebagai kaldai dan sebagainya ini, mereka nak hentak orang Melayu. Mereka kontrakkan pegawai Melayu sebab tak nak bagi pencen dah. Sementara mereka pindah perlembagaan. Boleh pindah tak? Jadi besok ni dia pindah perlembagaan ke tidak? Kalau persepadanan semula berlaku, Bukit Bintang pecah dua, Seputih pecah dua, semua pecah dua, dalam keadaan kawasan Melayu yang kecil disatukan, Sabak Bernam, Tanjung Karang tak sampai 100,000 kahwin, Larut tak sampai 100,000 kahwin dengan kawasan sebelah, Melayu hilang kawasan Kursi Pilihan Raya dalam keadaan Chauvinis. Saya bukan bercakap Cina, tetapi puak-puak Chauvinis Atrakiasu ini akan bertambah kursi, saudara. Dan pada ketika itu, siapa lawan? Ialah kumpulan teroris. Siapa lawan? Dia penjahat. Saudara, kerana itu saya mulakan fasa pemerintahan negara ini, dunia ini. 5 fasa. Dan yang paling penting, Allah dah tulis, dah jaga semuanya. Tapi kita berada di mana? Saya keturunan saya, cikgu, takkanlah kita ni Islam, kita ni ini. Pergi dah, baru berdepan dengan Anwar Ibrahim, dah goyang lutut, terus minta peruntukan, nyata sokongan. Belum datang Dajjal betul-betul lagi, baru Dajjal Anwar Ibrahim. Saya, Anwar, budak-budak MK buat laporan polis, 21 laporan polis, Ustaz, 21. Dan saya sebut dengan Anwar Ibrahim, saya sebut ni dengan TikTok ni, saya kata apa? Saya kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ni budak-budak kamu dah geli sangat tengok Cikgu Bat nak kena tangkap. Saya cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim, tangkap Cikgu Bat, dakwa bawah Akta Hasutan, saya janji, saya tak lantik lawyer, saya akan menjanjikan satu persembahan yang terbaik dalam mahkamah yang kamu tidak akan lupakan. Aku akan bogel setiap bulu dalam badan kamu. Saudara, saya marah sebab apa? Kamu boleh
Soal ekonomi sekarang, kalau saudara puas hati pun terpulang pada segera. Tapi saya tak puas hati. Tapi tak apa. Tapi ini isu masa depan. Tanah ini. Masa depan bangsa ini. Dan masa depan agama anak cucu saya nanti. Saudari yang saya hormati sekalian. Saya pun tak tahu nak cakap apa lagi dah. Dia pun dah bagi nota 3 minit lagi. Tapi saya merayu. Tolonglah. Saudara tengok dalam keadaan sekolah Melayu. Sekolah Melayu. Bukan sekolah Melayu, saya minta maaf. Sekolah kebangsaan itu adalah sekolah Malaysia. Melayu telah melakukan pengorbanan membunuh sekolah Melayu, menukar kepada sekolah Malaysia. Kita korban semua, tulisan Jawi apa semua kita korban. Ini sekolah Malaysia. Mereka kata tak apa, you pergi sekolah Malaysia. Chauvinis Kiasu ini nak bentuk juga sekolah-sekolah mereka. Tak apalah, sekolah swasta buatlah. Tapi hari ini, dalam keadaan cikgu sekolah kena beli kertas A4 sendiri. Dalam keadaan sekolah-sekolah kewangan ini, tanyalah kawan-kawan cikgu sekolah. Tapi saudara, 19 juta bagi kepada sekolah jenis kebangsaan. Bangga buat program, kasih. Ni, ngak komen. Saudara, ngak komen. Tahun lepas buat video cakap Melayu. Buat video cakap Melayu. Untuk apa buat video cakap Melayu? Nak tunjuk dia bagi cek 2 juta kepada gereja di kawasan bandar. Dia kementerian apa? Kementerian Pembangunan apa? KPKT. Kerajaan Tempatan. Saudara, duit ada buat longkang, duit ada pastikan dengan banjir, duit ada buat pembangunan. Tapi duit ada dia bagi sengaja. Dan dia bagi tahu, saudara, dia lafaz, dia kata apa? Ini sebab bajet dah hujung tahun, tahun depan kerajaan Madani akan bagi 50 juta. Dia sebut, saudara, untuk apa? Kementerian kamu, kementerian apa? Kerana itu kita kena. Bangsa, negara ini perlu keadaan-keadaan yang kuat. Ini tanah kita, ini leluhur kita. Ini tanah yang kita tidak boleh kompromikan. Dalam keadaan kita mesti memberi jaminan kepada semua minoriti mencari makan, cari rezeki halal dengan ada perlindungan. Kamu nak pergi gereja pagi, petang, siang, malam, pergi. Kamu nak pergi kuil pagi, petang, siang, malam, pergi. Kita bagi jaminan siapa pergi bom gereja, kita hukum, gantung pun tak apa. Tapi janganlah kamu pakai duit Kementerian Belia dan Sukan buat program jom ke gereja, rekrut anak muda kita, perkenalkan agama Kristian, tak boleh. Oh, ini hak asasi. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita kena berpadu. Dan dalam bab Palestin, boykot ni saudara, tak ada kompromi. Kena tunjuk kuasa ekonomi. Kita bukan boykot apa-apa, tapi persoalan dia yang dah kuat itu biar dia kuat, tapi orang kita mesti tunjuk kuasa ekonomi. BMF. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Lepas tu tengok Lele Helio, tengok kan. Lepas tu pula, alah sian lah, anak Melayu kita nak kerja apa? Ini konsep ekonomi, saudara. Kalau dia bayar zakat, saudara alihkan pembelian saudara ke tempat lain, orang lain tu dibina dan dia tetap bayar zakat, dia tetap bagi peluang kerja. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kuat, saudara, kuat. Ini tanah yang pernah melahirkan pendekar, panglima dan pahlawan bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi memerdekakan Al-Aqsa. Kerana itu mereka sedang mengujar dan memastikan kekuatan kita di sini lemah. Kita kena terus bangkit dengan kesedaran. Boleh ke tidak? Kalau boleh, begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.